Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Okey, untuk hari ini kita akan belajar masih lagi dalam bab 5 iaitu ungkapan algebra. Untuk hari ini kita akan belajar membuat generalisasi tentang pendaraban berulang ungkapan algebra dan juga bagaimana nak mendarab dan membahagi ungkapan algebra yang mengandungi satu sebutan. Okey. Sebelum kita mulakan kelas kita mulakan dengan bacaan umum kita Al-Fatihah dan juga doa penerang hati. Okey, kamu sila bersedia dengan buku teks muka surat 114. Buka buku teks muka surat 114. Okey, dah buka ke buku teks? Okey. Pertama sekali kita nak belajar apakah hasil bagi pendaraban berulang ungkapan algebra. Okey, rujuk buku teks muka surat 114. Okey, kalau tak mau tengok pun boleh tengok dekat skrin ni. Okey, aktiviti penerokaan 1, membuat generalisasi tentang pendaraban berulang ungkapan algebra. Soalan yang pertama, cari luas bagi segi empat sama yang berikut dalam bentuk pendaraban berulang. Okey. Kita dah pernah belajar untuk cari luas segi empat sama adalah panjang darab lebar. Jadi kat sini luasnya adalah 2 darab 2. Kita akan dapat 2 kuasa 2 cm kuasa 2. Okey, jika luas tu diganti jika panjang dan lebarnya digantikan dengan huruf A iaitu pemboleh ubah, kita akan dapat luas sama dengan A darab A. Jadi jawapan kita sama dengan A kuasa 2. Okey, jika segi empat sama kita panjang sisinya adalah B dan B, maka luasnya adalah B darab B sama dengan B kuasa 2. Okey, kamu nampak tak kat sini? Kalau 2 kali didarab jadi A kuasa 2. Kalau 2 kali didarab jadi B kuasa 2. Kuasa 2 ni sebelum ni kita dah pernah belajar tentang kuasa 2, kuasa 3. Okey, tapi kali ni kita menggunakan pemboleh ubah. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Cari isi padu kubus yang berikut dalam bentuk pendaraban berulang. Okey. Apakah formula bagi isi padu? Isi padu adalah panjang darab lebar darab tinggi. Jadi untuk kubus yang pertama isi padunya adalah 2 darab 2 darab 2. Okey. Tengok di sini berapa kali 2 ni berulang? Berulang sebanyak 3 kali. Jadi jawapan di sini adalah 2 kuasa 3. Okey. Kubus yang kedua A. Jadi A darab A sama dengan A kuasa 3. Okey, kubus yang terakhir pula B. Jadi berapa jawapan dia? B darab B sama dengan B kuasa 3. Okey. Berdasarkan hasil di atas, apakah generalisasi? Generalisasi ini seperti rumusan lah. Apa rumusan yang boleh dibuat tentang jika kita dapat A darab A darab A darab A. Okey, berapa kali A? 1, 2, 3, 4. 4 kali A tu berulang. Jadi jawapannya adalah A kuasa 4. Okey. Kalau A darab A darab A darab A darab A. Darab dot darab A. Maksudnya dia banyak kali. Kalau banyak kali dia akan jadi A kuasa N. N tu maksudnya banyak kali lah N. Kita tak tahu berapa banyak kali. Okey. Jika kita ada ungkapan algebra macam ni. Kurungan A tambah B, tutup kurungan, darab, kurungan A tambah B. Jadi berapa kali ungkapan ini berulang? Betul, 2 kali. Jadi jawapannya adalah kurungan A tambah B kuasa 2.
Okay, yang kedua, kurungan A tambah B, tutup kurungan darab A tambah B, darab A tambah B. Okay. Berapa kali dia berulang? 1, 2, 3. 3 kali. Jadi jawapannya adalah A tambah B kuasa 3. Okay. Kalau yang nombor 3, kamu cuba kira ada berapa? Okay, betul. 4 kali. Jadi A tambah B kuasa 4. Okay, soalan yang keempat. Kamu baca. Dengan keadaan pendaraban berulang ni sebanyak N kali. Jadi jawapannya adalah A tambah B tutup kurungan N. N di atas nah mesti huruf tu huruf ataupun nombor tu ditulis dengan tulisan yang kecil di sebelah atas. Okay, jadi kita dah dapat dah buat rumusan. Okay, daripada aktiviti tersebut kita boleh dapati bahawa jika A darab A kuasa 2, dia berulang sebanyak 2 kali. Jadi cara nak tulisnya adalah A kuasa 2. Okey, jika berulang sebanyak 3 kali, A kuasa 3. Jika berulang sebanyak N kali, jadi A kuasa N. Okey, jadi kita boleh buat kesimpulan di sini bahawa kalau A tambah B darab A tambah B sama dengan A tambah B kuasa 2. Mesti ada kurungan kat sini. Jika kamu tak letakkan kurungan, dia akan jadi maksud lain. Okey. Jika ungkapan ini ditulis sebanyak 3 kali, 3 kali ni, jadi dia akan jadi A tambah B kuasa 3. Jika sebanyak 4 kali, jadi A tambah B kuasa 4. Jadi secara umumnya, A tambah B darab A tambah B darab A tambah B darab ... darab A tambah B adalah sama dengan A tambah B kuasa N. Jadi kalau ungkapan itu ditulis sebanyak 5 kali, jadi kuasa kat sini pun 5 lah, berubah di situ lah ikut pada berapa kali ungkapan algebra itu berulang. Okay, kita tengok contoh 9. Okay, contoh 9. Permudahkan setiap yang berikut. M darab M darab M darab N sama dengan M kuasa 4. Okey. Kalau soalan B, X tambah 7 darab X tambah 7 sama dengan kurungan X tambah 7 kuasa 2. P tolak Q darab P tolak Q darab P tolak Q sama dengan P tolak 3Q kuasa 3. Okey, sorry tadi cikgu tinggal nombor 3. Okey. Cikgu bagi contoh lain contoh lain, contoh ekstra dekat kamu. Okey, contohnya nak huruf apa? H. H darab H darab H darab H darab H. Sama dengan berapa? Kira ada berapa H? Ada 5. Jadi H kuasa 5. Okey, soalan yang kedua, cikgu nak bagi Y tambah 3 darab Y tambah 3. Apa jawapan dia? Okey, betul. Jawapannya adalah kurungan Y tambah 3 tutup kurungan kuasa 2. Okey, yang ketiga, cikgu nak bagi M tolak 2N darab M tolak 2N darab M tolak 2N. Sama dengan berapa? Okay, betul. M tolak 2N tutup kurungan kuasa 3. Okey, bagus. Saya harap kamu faham lah untuk contoh 9. Okey, sekarang kita tengok pula contoh 10. Okey, contoh 10. Tulis setiap yang berikut dalam bentuk pendaraban berulang. Bila di soalan ni kata tulis setiap yang berikut dalam bentuk pendaraban berulang, maksudnya kita kena tulis semula bagaimana ini terhasil. X tambah 4Y tutup kurungan 2 bermaksud apa? Ungkapan ini ditulis sebanyak 2 kali, didarab 2 kali. Okey, bukan darab dengan 2, didarab sebanyak 2 kali. Kamu kena faham tu.
Okey, dia sama dengan X tambah 4Y darab X tambah 4Y. Okey, boleh juga kamu tulis macam jawapan dalam buku teks ni, X tambah 4Y. Buka kurungan balik, X tambah 4Y. Jika ada kurungan dengan kurungan ini, itu bermaksud darab. Okey, tengok pula soalan B. 9P tolak Q tutup kurungan kuasa 3. Jadi, dia adalah sama dengan 9P tolak Q darab 9P tolak Q darab 9P tolak Q. Okey, bila kita nak tulis, kita tulis balik semuanya tanpa meletakkan tanda darab di tengah-tengah. Okey. Okey, jawapan dia macam ni lah. Macam ni. Sama macam dalam buku teks. Okey, itulah yang dimaksudkan dengan pendaraban berulang. Okey, ada apa-apa soalan? Boleh tanya dalam grup WhatsApp. Okey, seterusnya rujuk buku teks muka surat 116. Okey, bagaimana nak mendarab dan membahagi ungkapan algebra? Standard pembelajaran kita adalah mendarab dan membahagi ungkapan algebra yang mempunyai satu sebutan. Okey. Cikgu akan terangkan kat sini. Untuk mencari hasil darab ungkapan algebra yang mengandungi satu sebutan, kumpul semua pemboleh ubah yang sama, kemudian darab nombor dengan nombor dan pemboleh ubah dengan pemboleh ubah. Apa maksud pemboleh ubah? Pemboleh ubah maksudnya huruf A sehingga huruf Z. Sebutan pula, sebutan ada sama ada AZ, apa lagi? PF, AB, XYZ, itu dipanggil sebutan. Okey, tengok contoh 11. Permudahkan. Ayatnya dekat sini, ingat kataan ini, permudahkan. Permudahkan maksudnya kita kena cari jawapan. Okey, kita ada 3 AB kuasa 2 darab 4A kuasa 3B. Okey, tengok penyelesaian dalam buku teks. Tengok di sini, tengok skrin. Kita ada 3 AB kuasa 2 darab 4A kuasa 3B sama dengan 3. Tulis semula ni, 3 darab A darab B darab B. Kenapa B 2 kali? Sebab ini B kuasa 2. Jadi 3 darab A darab B darab B. Okey, dah selesai untuk bahagian depan ni. Kemudian darab dengan 4 darab A sebab A ada 3 kali. A kuasa 3 jadi A darab darab B. Okey, tulis ni sebagai hasil darab faktor. Okey, tulis semua sekali. Kemudian susun nombor dengan nombor, pemboleh ubah dengan pemboleh ubah. Jadi tengok kat sini. 3 darab 4. Okey. Ni 3 darab 4. Tak keluar pula. Okey. Itu cikgu rosak kot. Don't worry. Okey. 3 darab 4. Kemudian susun A. Ada berapa kali A? 1, 2, 3, 4. Jadi tulis kat sini darab A darab A darab A darab A. Susun. Kumpulkan dia. Okey, kemudian kita ada B. B darab B darab B. Ada berapa kali B? 3. Jadi B darab B darab B. Okey, kemudian kita cari jawapan. Nombor dengan nombor darabkan. 3 darab 4, 12. Okey. A darab A darab A darab A ada 4 kali kan? Okey, jadi A kuasa 4. Kemudian B darab B darab B ada 3 kali kan? Jadi jawapannya B kuasa 3. Sebab itulah jawapannya adalah 2. A kuasa 4, B kuasa 3. Okey. Selesai untuk contoh 11. Okey. Kita ada 2 contoh lagi. Okey, tadi ini darab. Sekarang kita nak bahagi. Okey.
Hasil bahagi ungkapan algebra mengandungi satu sebutan diperoleh dengan memasukkan faktor-faktor sepunya. Okey. Contoh 12, permudahkan. Kita ada 20 M kuasa 4 N kuasa 2 bahagi 5 M kuasa 2 N kuasa 3. Okey. 20 M kuasa 4 N kuasa 2 bahagi 5 M kuasa 2 N kuasa 2 juga boleh ditulis dalam bentuk pecahan. Okey. Yang ini tuliskan di sebelah atas. Bahagi ini, bahagi berapa? Bahagi sebutan ni tulis di sebelah bawah. Okey. Kemudian tulis dalam tulis 1/1. Tulis sebagai hasil darab faktor ini. Tulis 1/1. 20 darab M, darab M, darab M, darab M, darab N, darab N. Kemudian per dengan 5 darab M, darab M, darab N, darab N, darab N. Okey. Kemudian kita permudahkan. Kalau 20 bahagi dengan 5 dapat 4. 20 bahagi, tengok kat sini. 20 bahagi 5. 20 bahagi 5 dapat 4. Kemudian kita ada M. Ada 4M ke atas, dekat bawah ada 2. Jadi apa yang sama kita potong. Kita bahagikan je lah. M sama, okey lagi. M dengan M. Jadi berapa M yang ada di sini? Ada 2. Yang tertinggal di sini, baki di sini ada M. M ada berapa banyak? 2 kali. Okey. Kemudian kita bahagikan N pula. Kita permudahkan yang N. Okay, N. Jadi N apa yang tinggal? N yang di bawah. Jadi kalau N tu duduk kat atas, dia akan duduk di atas macam ni. Tapi sekarang N kita di bawah. Jadi macam mana nak tulis? Okey, tadi kat atas ni 4. 4 darab M darab M. Termasuk apa yang tinggal adalah 4 darab M darab M. Per dengan 1 darab N. Okay, kemudian kita permudahkan dia 4 darab M sama juga dengan 4. M ada 2 maksudnya M kuasa 2 per dengan 1 darab N sama dengan N. Jadi jawapannya adalah 4 M kuasa 2 N. Okey. Mudah saja. Okey, contoh 13 kita tengok. Ini adalah gabungan antara darab dengan bahagi. Okey, macam mana nak buat ni? Jika darab, kita akan letak di sebelah atas. Yang bahagi ni pula kita akan letak di sebelah bawah. Kita akan buat dalam bentuk pecahan. Okey, tengok cikgu akan tulis semula. Okey, 21XY, 21 darab X darab Y darab. Kamu kena tahu beza nak X kamu dengan darab kamu. Nampak macam sama kan? Tapi tak serupa. X darab Y darab, okey, darab 6. Sebab dia darab, jadi kita kena letak di sebelah atas pecahan. Okey, darab 6 darab X. Per dengan 14 darab Y darab Y darab Y darab Z. Okey. Sekarang ini, tengok nombor dengan nombor, huruf dengan huruf. Pemboleh ubah dengan pemboleh ubah, nombor dengan nombor. Okey. Jika tidak mahir, kamu boleh susun dulu nombor di hadapan. 21 darab 6 darab X darab X darab Y. Okey, X ada 2 kali, Y ada 1 kali. Per dengan 14 darab Y darab Y darab Y darab Z. Okey, seterusnya. Okey. Bahagikan 21, 6, 14. Okey, 21, 14. Ada tak sifar yang kita boleh bahagi kat sini? Cuba fikir. Okey, betul, kita boleh bahagi dengan 7. 21 bahagi 7 sama dengan 3.
14 bahagi 7 sama dengan 2. Jadi sekarang kita ada 6. 6 ni dengan 2. 6 bahagi 2, 3. 2 bahagi 2, 1. Okey. Jadi nombor kita ni dah dipermudahkan. Sekarang kita tengok pula huruf pemboleh ubah yang ada kat sini. X. Ada tak X kat bawah ni? Jangan pergi potong dengan darab ni pula. Salah lah. Okey. Atas ada X tapi bawah tak ada X. Jadi X ni kita tak boleh nak permudahkan. Okey. Tengok Y. Y ada atas dan bawah. Okey. Kita potong Y ni. Dah habis dah. Tak ada apa yang boleh dipotong dah. Okey. Kita tengok atas ni kita ada salin sebelah 3 darab 3 darab X darab X per Y darab Y darab Z sama dengan 3 darab 3, 9 X kuasa 2 per Y kuasa 2 Z. Okey, itu saja penerangan saya untuk hari ini. Tolong buat latihan, latih diri 5.2B dan juga latih diri 5.2C dalam buku latihan matematik. Okey, sehingga bertemu kembali. Bye-bye.